Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Aznan, pengacara majlis kita untuk taklimat kita pada pagi ini. Yang saya hormati Ustaz Jaafar, penolong HEM PPD Sabak Benam, barisan guru PK HEM yang saya dimaklumkan ada bersama dengan kita pada pagi ini. Selamat datang. Terima kasih kerana sudi hadir untuk mendengar taklimat saya ini. InsyaAllah boleh disampaikan kepada rakan-rakan JBK yang ada di sekolah tuan-tuan dan perempuan lah. Okay. Barisan AJK tertinggi MGKK Sabak Benam dan juga rakan-rakan JBK dan juga JBKL di daerah Sabak Benam yang saya kasihi sekalian. Hari ini saya akan memberikan satu taklimat yang pada saya sangat penting dan sangat perlulah saya nyatakan kerana insya-Allah kita akan melaksanakan satu program yang diadakan di peringkat daerah Sabak Benam khas untuk anak-anak PRS kita. Okey, sekejap lagi saya akan terangkan satu demi satu dan saya mohon untuk tuan-tuan perempuan GBK sekalian untuk berikan perhatian. Kalau ada sebarang pertanyaan yang mungkin ingin ditanyakan, boleh bertanya, boleh interrupt, tak ada masalah. Tak perlu tunggu sampai hujung pun. Okay, mana yang saya boleh jawab, saya akan jawab. Kalau tidak, saya akan serahkan kepada pihak-pihak yang mungkin lebih pakar, arif tentang perkara tersebut lah. Okay? Jadi sebelum itu saya nak tengok, saya nak dapatkan respon. Boleh dengar ke suara saya dengan jelas? Boleh dengar tak? Boleh. Okey, Alhamdulillah. Boleh nampak ke muka saya dengan jelas? Sangat nampak. Okey, dan yang paling penting, nampak tak slide yang saya sedang tayangkan sekarang? Nampak. Okey, so tiga-tiga perkara ni sangat penting supaya tuan-tuan dan perempuan dapat melihat dan mendengar taklimat ni dengan sempurna. Okey, baik. Okey, so baik, pertama sekali saya kena jelaskan kepada tuan-tuan dan perempuan kenapa kita nak buat program ni. Program ini tujuannya adalah secara tak langsung kita nak memberikan peluang kepada PRS sekolah kita di daerah Sabak Benam ni untuk meningkatkan kemahiran membimbing kepada rakan-rakan mereka. Saya pasti dan saya yakin bermula sahaja pandemik COVID-19 bermula pada tahun 2020, saya rasa majoriti sekolah bukan sahaja di daerah Sabak Benam tetapi di seluruh Malaysia semuanya start secara tiba-tiba. Okay? Semua perancangan yang kita nak buat untuk PRS kita, untuk sekolah kita menjadi cacah marbah. Betul. Jadi kita rasa macam mana kita nak laksanakan kita punya program-program ni. Maka lahirlah idea-idea untuk kita melaksanakan semua perkara yang kita rancang dalam bentuk atas talian. Okay? Jadi secara tak langsung kita nak memberikan kemahiran kepada anak murid kita PRS tersebut lah. Sebab kita faham nak berjumpa semuka tak boleh. Jadi apa kaedah yang sesuai? Maka online lah antara pendekatan baru yang kita boleh ambil. Okay. Selain itu kita nak memberikan pengalaman baru kepada PRS daerah Sabak Benam untuk melalui bengkel peningkatan kemahiran diri secara atas talian. Saya yakin majoriti sekolah-sekolah di daerah Sabak Benam, PRS-nya terutamanya tak banyak sekolah yang berjaya melakukan ataupun menghasilkan ataupun menjalankan sesi latihan PRS secara atas talian. Okay, mungkin ada yang berjaya, ada yang mungkin tak pernah buat lagi. So inilah peluang dan juga pengalaman baru kepada mereka. Okay, serta akhir sekali kenapa kita nak buat bengkel ini, kita nak beri peluang dan memberi pendedahan kepada GBK dan juga PRS daerah Sabak Benam ni tentang pendekatan baru dalam melaksanakan latihan PRS. Kalau dulu kita selalu fikir nak buat sesuatu, nak buat pasal PRS, bila sebut pasal PRS kita mesti buat bersemuka. Kena jumpa, kena buat peringkat daerah, kena buat dekat satu tempat, satu camp. Buat program, huha-huha, ada aktiviti ni, ada aktiviti tu, habis. Kita dapat jalankan. Tapi bila sekarang ni dengan keadaan sekarang yang tidak boleh membataskan segala perkara, maka kita kena cari cara dan kaedah lain. Maka inilah saya tak langsung dengan pendedahan yang saya berikan ini, saya harapkan insya-Allah pada tahun-tahun yang akan datang sudah tidak ada lagi masalah untuk kita melatih PRS kita walaupun secara atas talian. Malah sebenarnya bila kita latih budak-budak kita ni secara atas talian sebenarnya lebih memudahkan kita dan kita boleh menjimatkan banyak kos.
Kalau dulu kita terpaksa panggil orang luar untuk handle itu ini, sekarang ni kita boleh handle mereka melalui di rumah saja. Ataupun di sekolah, ataupun di mana-mana saja yang berada. Mana jimat kos yang tersangat dan kita boleh gunakan PCG yang kita ada tu untuk perkara yang lain. So ini satu peluang kepada semua orang lah maksudnya. Okay, so itu berkaitan dengan objektif program. Okay, saya tunjukkan kepada tuan-tuan dan perempuan sekarang ni adalah satu perjalanan yang akan dilalui oleh kita semua. Okay, apabila bermulanya bengkel ini. Okay, kita dah mulakan perjalanan kita dengan mesyuarat AJK pelaksana, okay, yang kita dah tetapkan sebelum ini. So hari ini kita ada taklimat program. Selepas ini kita akan ada pendaftaran peserta pula, okay, dan adanya taklimat dan sesi orientasi untuk peserta. Kemudian dalam tempoh 2 ke 3 bulan selepas itu kita akan ada kita akan bengkel secara online lah kepada peserta. Dan akhir sekali saya percepatkan, maksudnya akhir sekali kita akan ada pentauliahan peserta. Yang itu maknanya kat mana tuan-tuan dan perempuan punya sebab dekat mana kerjanya, maknanya pada nombor bermula nombor 3 sampai nombor 5. Nombor 3, nombor 5 tu memang semua GBK akan terlibat. Tapi nombor 6, 7, 8 itu adalah di lembaga pertauliahan lah. Itu akan diterangkan nanti. Okay. So ini secara ringkas je perjalanan apa yang akan dilalui. Okay. Okay, seterusnya. Okay. Jadi dalam untuk melaksanakan bengkel online ini, saya nak ceritakan lah, okay, nak kongsikan kepada anda semua, tuan-tuan dan perempuan semua bahawa kita boleh je laksanakan bengkel secara online ni untuk semua tahap sebenarnya. Tidak bermaksud kita buat bengkel tahap bongsu saja baru boleh. Tak. Tahap muda saja baru boleh. Tak. Sulung saja tak. Hatta bistari pun sebenarnya kita boleh buat. Cuma peringkat pelaksanaan itu kita kena refer balik. Kadang-kadang terpaksa untuk macam bistari kita mungkin terpaksa gunakan perkhidmatan di peringkat negeri ataupun dekat kebangsaan. So untuk daerah kita boleh buat yang mana? Bongsu sehingga sulung. Itu memang telah termaktub dalam modul PRS. So maknanya tak ada masalah pun sebenarnya kalau kita nak buat. Dan bistari pun sebenarnya kalau kita boleh buat untuk daerah pun tak ada masalah. Cuma kalau boleh kita mungkin nak peringkat itu lebih tinggi. Peringkat negeri ataupun peringkat kebangsaan macam itulah. Okay. Jadi untuk bengkel kita ni, kita akan laksanakan untuk 3 peringkat. 3 tahap. Bongsu, muda dan juga sulung. Untuk bongsu, nak tak nak memang sekolah rendah sahaja tahap tertinggi dia. Ini memang ada dalam modul. Okay. Dalam masa yang sama kita open kepada sekolah menengah mana yang berminat. Okay. Untuk PRS muda memang untuk sekolah menengah sahaja. Memang tidak ada sekolah rendah, satu sama juga seperti PRS sulung. Hanya sampai sekolah menengah sahaja. Maknanya untuk GBK ataupun GBKLD sekolah rendah fokus kepada bongsu saja. Mana tak payah tengok tahap-tahap lain. Tapi untuk yang GBK lain yang sekolah menengah, anda semua boleh memilih sama ada nak join bongsu, nak join muda ataupun nak join sulung atau nak join semua sekali. Bergantung kepada sekolah dan juga GBK masing-masing. Nanti saya akan terangkan yang berlanjut macam mana nak masuk ketiga-tiga ni. Okay. Kita masuk satu persatu dulu. Okay. Baik. Untuk peserta, kenapa saya letakkan maksimum? Sebab saya tak letakkan angka yang orang kata yang tetap sebab kita tak nak nanti macam rasa terbeban kepada GBK. GBK terpaksa hantar 10 orang, macam tu tak ada. Tapi kita letakkan maksimum 10 orang. Katakanlah satu-satu tahap ni GBK nak hantar seorang atau 2 orang saja pun boleh, tak ada masalah. Okay, yang paling paling orang kata bagusnya antara 2 orang ke 5 orang macam tu. Itu yang paling bagus. Sebab apa? Ia akan melibatkan penyeliaan dan juga kata penilaian daripada GBK sendiri. Okay, saya akan terangkan dengan lebih lanjut nanti. Kenapa pentingnya bilangan peserta yang join? Sebab ia akan berkait rapat kembali dengan cikgu-cikgu juga.
Berapa ramai yang cikgu akan nilai, berapa ramai yang akan cikgu selia nanti. Okey. Kalau seorang pun boleh, tak ada masalah. Cuma saya maklumkan awal-awal, kalau seorang saja mungkin dia akan rasa terbeban sekiranya ada projek berkumpulan. Sebab dia kena buat seorang-seorang aja. So kalau dapat 2 orang, okeylah, bolehlah bahagi kerja buat projek online, projek kumpulan tu dengan 2 orang. Okay. Tapi kalau rasa seorang pun boleh buat, tak ada masalah. Sebab itu nanti saya sarankan untuk memilih siapa yang menjadi peserta untuk bengkel ini, pilihlah yang betul-betul layak dan betul-betul pada pandangan cikgu-cikgu boleh melaksanakan semua perkara yang kita nyatakan nanti kepada mereka dengan baik. Kalau contohlah ni, saya bukanlah kata menidakkan apa, tidak. Contohnya cikgu nak hantar PRS tingkatan 1 untuk sulung, contoh. Tapi dia tak pernah pun melalui bongsu dengan muda. So dia akan terpinga-pinga. Jadi menyusahkan dia. Itu maksud saya kenapa kena pilih yang betul-betul punya. Okay? So kalau ada soalan, boleh tanya dengan saya akan cuba untuk tengok. Soalannya, saya tengok soalannya. Tuan, SKSM memohon lebih daripada 10 orang sebab PRSM ramai. Sebab sekolahnya besar. Harap dipertimbangkan. Okey. Okey, nanti kita akan masuk ke situ nanti. Baik. Okey, kita dah pergi pada peserta. Okey, tarikh penting. Okey. So ini adalah tarikh-tarikh yang penting. Okey. Tarikh ini kalau ikutkan kita dah tetap. Tetapi bergantung kepada keadaan semasa, kita mungkin akan sama ada cepatkan ataupun kita akan lewatkan. Bergantung pada keadaan semasa. Okey. Tapi setakat ini saya melihat tarikh-tarikh ini dah tak ada masalah. Tapi in case tiba-tiba ada benda yang perlu diubah, kita akan ubahlah. Okay. So hari ni 27 Mei kita adakan taklimat kepada semua GBK. Okay. Dan kita menganggarkan bahawa pada 31 Mei ni kita akan buka pendaftaran. Okay, kepada peserta. So maknanya dalam tempoh 27 hingga 31 ni cikgu-cikgu dah kena buat, dah kena buat hebahan, dah kena buat carian, saringan untuk memilih siapakah PRS yang layak untuk dicalonkan sebagai peserta untuk bengkel ini. InsyaAllah kita punya jawatankuasa kita, jawatankuasa sana akan menyebarkan poster hebahan mengenai program ini. InsyaAllah nanti dia akan masukkan dalam grup GBK dan anda semua bolehlah buat hebahan. Kalau kata poster tak ada sekalipun, dah boleh buat hebahan secara lisan dan tuan-tuan dan puan dah boleh buat saringan. Pilih siapa yang betul-betul nak. Okey, nanti saya akan terangkan dengan lebih lanjut macam mana kaedah kita nak memilih calon PRS yang betul. Sebab kita tak nak nanti bila kita pilih orang ni tiba-tiba dia tak boleh buat. Pun masalah juga pada cikgu-cikgu nanti. Okey. Selepas itu kita akan adakan taklimat peserta, insya-Allah. Taklimat ni kita akan buat secara live. Okey, semua peserta yang dah daftar tu kita akan minta dia masuk, dengar apakah taklimat tersebut, apa yang kita kena buat, apa mereka akan lalui dan apa modul-modul mereka akan ikuti nanti. Okey. Dan seterusnya jangkaan kita akan mula pada 7 Jun dan kita akan berakhir pada 7 September 2021 dengan anggaran kita peruntukkan masa selama 3 bulan untuk semua selesai menghadiri semua modul-modul yang telah pun kita berikan. Katakanlah 7 September tu tak habis lagi, ada yang tak habis, so kita akan anjakkan sehinggalah selesai. Mungkin sampai penghujung September macam itulah. Okey? Macam tu. So dah akhir sekali kita mengharapkan semua yang join bengkel kita ni, peserta-peserta akan berjaya ditauliahkan sebagai PRS sama ada tahap bongsu, tahap muda mahupun tahap sulung pada 9 Oktober nanti dalam satu majlis ringkas yang kita akan buat secara atas talian juga. Okey? So saya rasa dari segi tarikh saya harap semua jelas. Kalau tak jelas mohon tanya, tak ada masalah. Okey? Okey. Baik. Di sini saya nak tekankan kepada cikgu-cikgu. Okey, ini kena maklum betul-betul. Dalam kita melaksanakan bengkel online ini, saya telah menetapkan beberapa syarat untuk kita melaksanakan bengkel secara atas talian. Pertamanya, kita memang akan menggunakan medium pembelajaran atas talian yang telah pun kita semua faham dan tahu.
Okey, ID delima yang telah dibekalkan oleh KPM sangat diperlukan untuk anda gunakan. Maknanya, nak tak nak, guru penyelia ataupun cikgu-cikgu nanti serta peserta PRS yang akan join mesti ada dan boleh akses email delima mereka. Email yang KPM bagi tu. Mesti boleh. Kalau ada masalah sebelum daftar, kena cepat-cepat selesaikan dengan guru penyelaras bestari sekolah masing-masing. Sebab itu di luar bidang kuasa saya. Maknanya nak tak nak, contohnya ada peserta tu dia tak ada lagi email MOE dia, ataupun dia ada email tapi dia tak boleh buka email dia sebab dia lupa password. So segera berhubung dengan penyelaras bestari sekolah masing-masing untuk urusan berkaitan. Sebab kenapa kita tak gunakan email selain daripada email delima, masalah akan berlaku adalah bila email tu macam-macam jenis email yang masuk. Nama dia pun tak apa-apa, nama yang berkaitan dengan, yang tak ada kaitan dengan nama sendiri. So macam mana kita nak trace? Dia ni siapa, sekolah mana dan sebagainya. So maknanya tak nak gunakan email delima ni bagi saya sangat praktikal, sangat baik. Dan saya tak langsung juga kita mengguna pakai apa yang telah disediakan oleh kerajaan, iaitu kita boleh akses Google Classroom untuk kita punya bengkel. Maka kita akan gunakan sepenuhnya Google Classroom dalam melaksanakan bengkel ini. Okey, untuk medium komunikasi. Contohnya kita nak buat kelas, kita nak buat taklimat dan sebagainya, saya telah memperuntukkan 3 medium. Sama ada kita boleh buat Google Meet, ataupun kalau contohnya kita nak buat dengan lebih besar lagi, kita nak libatkan semua orang yang ada di sekolah daerah Sabak Benam ni, kita mungkin boleh gunakan Microsoft Teams sebab 300 orang boleh masuk. Okay, Google Meet mungkin ada kekangan 100 ataupun 200 lebih macam tu. Ataupun nak lebih besar lagi, kita nak buat mungkin untuk taklimat, kita akan buat dalam bentuk orientasi, kita akan buat dalam bentuk YouTube channel, live secara YouTube channel. Semua orang boleh tengok. Macam tu. So banyak medium yang kita boleh laksanakan dengan untuk program kita, bengkel kita ni nanti. Okay, ada soalan tak setakat ni? Okay, belum lagi. Okay, so dalam bengkel kita ini kita memang follow betul-betul modul PRS kebangsaan yang saya rasa semua GBK di seluruh Malaysia ada kitab ni. Okay, yang mana kita ada kitab modul PRS kebangsaan tersebut. Okay, yang mana kalau kita lihat untuk setiap modul tersebut dia ada topik-topik tersendiri. Dan dalam bengkel kita ini setiap topik ada facilitator yang akan mengendalikan. Apa maksud facilitator ini? Sebagai contoh, saya bagi contoh paling mudah lah. Katakanlah untuk topik tahap bongsu. Topik 1, pengenalan PRS. Okay? Seorang facilitator atau seorang GBK akan ditugaskan untuk menyiapkan semua perkara. Maksudnya bermula daripada bahan, kelas, kalau ada tugasan, kalau ada kuis, sehinggalah kepada laporan latihan. Dari segi benda-benda tu, sebagai contohnya laporan latihan tu mungkin saya boleh bantu, tapi dari segi konten, macam mana nak menyampaikan konten, pelaksanaannya macam mana, kelas dan sebagainya, kita serahkan totally kepada facilitator dengan bantuan dan juga penyeliaan saya sendiri. Okay, so maknanya setiap ni mungkin ada seorang facilitator tu dia akan cover satu topik. Mungkin ada yang akan cover 2 topik. Mungkin akan ada yang cover 3 topik. Bergantung kepada siapa facilitator yang kita dah pilih. Dan mereka yang kita dah pilih ni, kita harapkan dapat melaksanakan tugasan ni dengan baik. Jangan risau, habis saja taklimat ini kita karya taklimat dengan facilitator. So kita akan berbincang dengan lebih mendalam lagi tentang perkara ini pada taklimat facilitator nanti. Jangan risau. Okay? Jadi saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okay, ini tahap-tahap dia, 3 tahap, dan setiap tahap ada 4 topik, kecuali tahap sulung ada 5 topik. Okay, so ini antara apa yang akan dipelajari oleh PRS kita dan juga cikgu-cikgu sendiri nanti. Okay, so siapakah facilitator pada setiap tahap? Okay, jom kita lihat. Okay, so untuk tahap bongsu, kita telah pun memilih 4 orang yang sedang dinyatakan, yang telah pun dipaparkan sebagai facilitator untuk setiap topik ini. Maka mereka akan pihak facilitator diberi kebebasan
untuk melaksanakan kata pengajaran ini, pembelajaran ini dalam pelbagai bentuk. Contohlah, Cikgu Fatihah dia nak buat topik penilaian dalam bentuk video. Dia buat rakaman video, lepas tu dia masukkan rakaman video tu dalam Google Classroom yang akan saya bantu nanti dan pelajar peserta-peserta akan tengok video tersebut. Boleh, tak ada masalah. Mungkin Cikgu Azwan ni tak nak rakam video, dia nak buat dalam bentuk slide, masukkan slide dalam Google Classroom. Pelajar-pelajar peserta-peserta akan tengok dan dia akan bagi di bawah tu adalah link untuk quiz. Pun boleh, tak ada masalah. Ataupun Cikgu Atikah mungkin tak nak macam tu, dia buat kelas secara live. Okay, dalam kelas live tu terus dia bagi ujian ataupun taklimat ataupun pembelajaran dalam bentuk online. Digunakan quizzes ke, digunakan macam-macam lah. Kan? Kahoot ke dan sebagainya untuk pembelajaran. Boleh, tak ada masalah. Maknanya saya memang totally beri kebebasan kepada setiap facilitator ni nak bagi kaedah yang macam mana untuk pembelajaran yang bersesuaian dan ikut apa yang cikgu-cikgu sendiri nak. Maknanya tidak semestinya kena follow. Tak. Maknanya ikutlah yang mana selesa. Kerana itu saya berikan kebebasan kepada facilitator ni. Kadang-kadang ada orang suka macam ni, ada orang suka yang macam ni, ada orang tak suka macam ni. Sebab tu kita beri kebebasan. Secara tak langsung ini akan memberi peluang kepada cikgu-cikgu untuk explore lebih banyak lagi cara dan juga kaedah pembelajaran yang bersesuaian. Kalau dulu orang selalu kata, bukanlah orang selalu kata, ada setengah-setengah orang mengatakan yang kita ni sebagai GBK macam tak merasai pengalaman untuk buat PDPR. Maka inilah salah satu cara untuk kita membantu ataupun kita dapat pengalaman macam mana kita melaksanakan PDPR seolah-olah macam guru-guru subjek. Tapi dalam kaedah kita yang tersendiri. Okay? So ini untuk tahap bongsu. Okay? Tahap muda. Yang ini. Okay? So ini adalah facilitator tahap muda. Okay, topik 1 Puan Nurul Huda, topik 2 Cikgu Adaha, topik 3 Cikgu Nelly, okay, topik 4 Puan Ahliza. Macam itulah. So kita pilih dengan harapan mereka ni kata memang pakar dalam topik-topik tersebut. Macam itulah. Okay. Dan yang seterusnya adalah tahap sulung. Okay, tahap sulung ni dia memang agak advance sikit. Sebab tu dia ada 5 topik. Sebab kebanyakan daripada untuk tahap sulung ni memang mengajar PRS skill. Most of the modul tahap sulung memang ajar pasal skill. Maknanya dari segi pelaksanaan kelas pun kita tak nak kena tunjuk something skill, tunjuk kemahiran ataupun kena ada hands on pembelajaran supaya skill-skill ini dapat dikuasai dengan baik. Itu nanti kita akan nyatakan dalam sesi taklimat bersama facilitator lah. Okay, so macam topik 1 Cikgu Muiz, topik kedua Cikgu Fakrul Aznan, okay, topik ketiga Cikgu Udian, okay, lepas tu Encik Ilham, lepas tu ada kemahiran kaunseling adalah Cikgu Firdaus. So saya harap facilitator yang dipilih ini dapat melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin. Kerana inilah saya yakin semua yang terpilih ini semua ada kekuatan sendiri, semuanya ada pengalaman sendiri dan saya yakin semuanya boleh menggunakan pengalaman kaedah tersendiri untuk menyampaikan apa tajuk-tajuk yang telah pun diberikan untuk kebaikan peserta kita. Okay, so setakat ini ada tak soalan untuk facilitator? Kalau ada saya buka. Ada tak? Ada? Tak ada? Okay, tak ada. Okay, kalau tak ada, okay, tak ada masalah. Kita boleh teruskan kepada sesi yang seterusnya. Baik. Okay, facilitator program boleh di kalangan GBK sekolah yang menyertai. Kita dah nyatakan tadi memang daripada kalangan GBK sekolah. Okay. GBK sekolah yang menyertai program wajib menjadi guru penyelia bagi peserta sekolah masing-masing. Okey, sini saya nak terangkan dengan lebih lanjut lagi. Baik, katakanlah walaupun seorang sahaja PRS sekolah cikgu-cikgu join untuk mana-mana tahap, sebagai contohnya seorang saja sekolah, saya bagi contoh-contoh SMK Sungai Besar, seorang saja yang join untuk bengkel untuk tahap bongsu, maka mesti ada sekurang-kurangnya seorang GBK sekolah tu menjadi guru penyelia. Contoh macam tu. Maknanya sebab tu saya kata tadi
makin ramai peserta yang join, maka makin banyaklah orang yang cikgu-cikgu kena selia. Contohnya, kita bagi 10 tadi kan. Maknanya cikgu kena kena pastikan 10 orang ini mesti betul-betul boleh laksanakan kita punya bengkel ni dengan baik. Okey, kenapa bukan kita tak benarkan, tapi itu kita akan cuba adjust lah. Kalau ada permintaan, kita boleh consider. Namun, kena lihat juga consider tu sebagai contohnya kalau satu sekolah tu ada seorang je GBK, tapi nak hantar 10 orang. Mampu tak mampu nak buat? Sebab kita tak nak nanti dia akan jadi satu punca berlakunya orang kata apa, tak boleh nak laksanakan tugas dengan baik. Sebab ramai sangat yang kena diselia dan sebagainya. Cikgu-cikgu kena faham dalam kita melaksanakan modul ni, sebab kita ambil masa 3 bulan, cikgu-cikgu kena buat apa? Saya terangkan sekarang Pertamanya, cikgu kena pastikan mereka follow kelas online. Macam kelas kita, macam mana yang kita buat di sekolah lah. Maksudnya kena ada, bila kelas online tu dah ada, dah sedia, dia kena masuk, dia kena belajar macam biasa. Itu yang pertama. Kedua, kena nilai sesi bantu rakan. Untuk bongsu, muda, mereka kena buat 20 sesi. 20 sesi. Maknanya setiap sesi tu, cikgu-cikgu kena selia. Bukan selia lah, maksudnya kena pastikan cikgu-cikgu tahu. Sebab bila sebut bab-bab macam ni, penyeliaan PRS ini, cikgu tak boleh lepas tangan. Katakanlah PRS cikgu, dia salah bagi nasihat, salah bagi bimbingan, dia akan memberikan impak kepada kawan dia tersebut. So sebab tu kita kena selia. Kita tak boleh sembarangan menyerahkan totally kepada peserta tersebut. Tak boleh. Dia kena ada penyeliaan supaya tak tersalah. Sebab nanti kalau tersalah, kita juga yang kena handle balik. Kita juga yang terpaksa memperbaiki balik benda-benda tersebut. Okay. Ketiga, cikgu-cikgu kena selia projek mereka. Projek berkumpulan. Kita akan bagi projek apa nanti, dia orang kena buat. So, cikgu-cikgu kena selia. Yang keempat, cikgu-cikgu kena buat penilaian personality kepada mereka. Jadi, sebenarnya banyak benda yang cikgu kena buat sebenarnya kalau ikutkan saya lah. Okay? Tapi, kalau cikgu-cikgu boleh laksanakan dengan baik, tak ada masalah. Sebab itu saya kata tadi, kekhawatiran saya, semakin ramai cikgu-cikgu hantar peserta, semakin banyak tugas cikgu nanti. Terutamanya yang nampak terbebannya adalah sesi bantu rakan. Kalau 10 orang, maknanya 10 kali 20, 200. Sesi cikgu kena pastikan semuanya dalam keadaan betul. Itu maksud saya. Okay? Dan cikgu kena faham dalam modul PRS, dalam modul PRS yang kita ada sekarang ni, markah untuk sesi bantu rakan lah sebenarnya yang paling tinggi. Sebab apa saya cakap macam tu? Sebab nanti saya tak nak nanti cikgu-cikgu macam anggap sesi bantu rakan ni tak penting sangat. Tak. Sesi bantu rakan adalah sesi yang sangat penting sebenarnya dalam latihan kepada PRS. Sebab itulah seolah-olah macam kita lah GBK. Sesi counselling itu adalah kita punya core business. So, begitu juga dengan PRS, sesi bantu rakan itulah adalah core business mereka untuk membimbing rakan-rakan. So, kita tak boleh ambil mudah dari segi sesi bantu rakan tersebut. Tapi jangan risau, dia mudah saja kalau kita boleh laksanakan. Kalau sebelum ni cikgu-cikgu dah biasa laksanakan, mudah saja, tak ada masalah. Okay? Dan juga guru penyelia boleh berbeza daripada setiap tahap yang disertai. Apa maksudnya? Contoh, SMK Sungai Besar. Sebab apa saya suka ambil contoh SMK Sungai Besar? Sebab mereka ada ramai GBK, 3 orang. Okay? Katakanlah GBK, ada 3 GBK dan mereka nak join ketiga-tiga. Muda, bongsu, muda dan sulung. Dia orang nak hantar setiap peserta. Tak ada masalah. Okay, mungkin Cikgu Muiz, bongsu. Cikgu Huda, muda. Cikgu Rohaida, sulung. Tak ada masalah, boleh. Maknanya setiap GBK tu dia akan selia tahap yang dia kena selia saja. So dia tak adalah bercelaru nak kena selia bongsu juga, nak kena selia muda juga, tidak.
Maknanya bila katalah Cikgu Muiz diberikan peluang untuk jaga selia bongsu, dia akan fokus pada bongsu je. Dia takkan masuk campur untuk anak murid dia yang muda dengan sulung. Itu maksudnya. Boleh, tak ada masalah. Kecuali kalau dah memang sekolah tu ada seorang saja GBK dan dia nak hantar tiga-tiga tahap, so nak tak nak dia kena jagalah ketiga-tiga tahap tersebut. Itu maksudnya. Sebab tu kita syorkan dalam kita nak mencalonkan PRS tersebut untuk mana-mana tahap, ikut kemampuan kita sebagai guru penyelia. Ikut kemampuan kita. Okay. Yes, kita faham memang kita nak hantar kalau boleh seramai-ramai yang boleh. Tetapi, kena ingat, seramai-ramai yang boleh itu adakah mampu dilaksanakan dengan baik? Sebab kita tak nak. Okey, apa yang berlaku satu ketika dahulu saya kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Bila saya buat saya buat bengkel online ini di peringkat negeri Selangor, apa yang berlaku? Pertikaian yang orang akan nyatakan yang first time orang tanya kepada saya adalah macam mana kita nak pastikan budak-budak yang kita buat latihan secara online ni betul-betul layak untuk ditauliahkan. Hanyakah dengan berdasarkan kelas, 4 kelas itu, macam mana eviden untuk sesi bantu rakan tu, adakah betul GBK buat buat penyeliaan? Sebab iaitu bawah kuasa bawah GBK masing-masing. So sebab urus setia tak boleh nak akses sesi bantu rakan. Hanya GBK je yang boleh. Hanya guru penyelia sahaja yang boleh. Macam mana kita nak tahu GBK ni dia dia jujur ke tidak? Kita tak ada. Kita tak boleh nak jawab macam itu. Sebab apa? Sebab ini antara resiko-resiko bila kita buat kelas online. Yang mana yang benda tu di luar kawalan kita. Maka selalunya saya akan sebut apa? So guru-guru penyelia, GBK yang join, ingat integriti kita sebagai GBK, juga sebagai guru penyelia. Jangan ambil mudahlah benda-benda macam ni. Mungkin ada orang setengahnya yang dia nak senang. Okey, tak apalah. Itu dia dengan kemudiannya nanti macam mana. Tapi niat kita sebagai penganjur, kita nak pastikan dia dapat dan dia melalui semua proses dengan baik. Supaya in future dia boleh jadi seorang PRS yang terbaik di sekolah dia nanti. Okey? Boleh Ada soalan tak? Ya, silakan Cikgu Farazila. Sila. Apakah soalan Cikgu tersebut? Asnan. Salam. Assalamualaikum. Cikgu Asnan, maaf saya nak bertanya mengenai facilitator. Memandangkan saya baru lagi dilantik sebagai GBLD, jadi saya masih lagi blur apa yang dikatakan dengan program PRS. Saya nak tanya, facilitator ni kan ada 4 orang. Jadi adakah kita macam saya sebagai guru ni, saya guru GBLD, saya akan tunggu arahan. Contohnya topik 1, Cikgu Fatihah tadi kata perlu buat PowerPoint. Jadi barulah saya cari idea untuk bagaimana cara untuk laksanakan topik pengenalan PRS tadi. Macam tu ke? Okey. Bukan. Okey. Sekarang ini pertamanya saya nak jelas kat sini cikgu-cikgu yang di sekolah akan berperanan sebagai guru penyelia sahaja. Okey. Guru penyelia ni tugas dia hanya adalah untuk menyelia peserta yang ada, yang join saja. Contohnya Cikgu Farazila nak join, nak hantar 5 orang sahaja PRS untuk bongsu sekolah rendah. Okay. So 5 orang ni dia akan masuk dalam GC dan sebagainya lah. So apa tugas cikgu? Cikgu Farazila akan buat satu grup khas, mungkin grup Telegram ke, grup WhatsApp ke, yang ada 5 orang ni. Ada 5 orang murid cikgu. So apa yang cikgu buat? Cikgu akan dapat arahan daripada saya nanti ataupun facilitator. Kita akan buat guru penyelia akan dapat satu grup khas. Okey, yang akan kata okey kepada guru penyelia, sila pastikan anak murid anda, peserta anda telah pun selesai ataupun melihat bahan pengajaran topik 1 pengenalan PRS. Tarikh tutup untuk melihat
untuk membuat pembelajaran dan juga aktiviti adalah seminggu. So tugas cikgu untuk memastikan dalam tempoh seminggu itu 5 orang ahli ataupun 5 orang peserta cikgu tu siap buat tugasan ke, siap tengok video ke, siap buat laporan. Itu je tugas cikgu. Okay. So lepas tu nanti akan ada arahan contohnya saya akan bagi. Okay cikgu-cikgu dalam tempoh 3 bulan ini sila pastikan peserta-peserta cikgu akan, sudah pun selesai sekurang-kurangnya 10 sesi bantu rakan dalam masa 1 bulan ini. So dalam 1 bulan ni, okey cikgu-cikgu akan mulalah berbicara, berkomunikasi dengan peserta cikgu. Okey kamu, saya nak cari sesi bantu rakan, cari dulu 10 orang pun tak apa. Buat macam mana kaedahnya, WhatsApp boleh, sesi bantu rakan dari segi Google Meet pun boleh dan sebagainya, macam-macam kaedah. Sebab tujuan kita nak bagi sesi bantu rakan adalah untuk memberi pendedahan kepada mereka macam mana kalau kawan-kawan datang jumpa dia ataupun datang untuk berkomunikasi dengan dia, macam mana cara untuk dia handle kawan-kawan dia. Itu je sebenarnya. Okay, lepas tu nanti saya akan bagi arah. Okay, cikgu-cikgu guru penyelia dalam tempoh 3 bulan ni saya nak pastikan cikgu-cikgu seliakan semua projek-projek berkumpulan yang kita dah bagikan. So cikgu akan keep on track lah. Okay, kamu dah siap berapa persen, video dah siap ke belum, ni dah siap ke belum, ni dah siap ke belum. Itu je. Macam tu je cikgu. Cikgu tak, guru penyelia tidak akan campur tangan dalam kelas. Facilitator tadi, dia akan bertanggungjawab untuk kelas. Maksudnya dia akan buat apa? Dia akan buat, dia akan buat topik je lah. Topik 1 tadi, contohnya Cikgu Fatihah. Cikgu Fatihah tu A to Z, topik 1 semuanya adalah kuasa dia. Dia nak buat dalam bentuk kelas online ke, dia nak buat dalam bentuk rakaman ke, dia nak buat dalam bentuk kuis ke apa, atau apa saja, semuanya itu adalah kuasa Cikgu Fatihah. Guru penyelia memang tak ada apa-apa, dia memang tugas dia untuk memastikan pelajar berada bersiap sedia dan cikgu kena pastikan mereka on track untuk kelas ini. Macam tu. Okay? Itu maksud saya. Sebab itu kita nak bantu sebenarnya guru-guru yang mungkin tak pernah lagi untuk handle dulu pelajar dari peringkat bawahan dulu, sikit-sikit dulu. Selepas ini baru kita akan upgrade sikit-sikit macam tu. Tapi untuk guru penyelia memang tugas dia memang untuk menyelia peserta-peserta yang ada dahulu. So mana tak adalah terasa terbeban. So kita memang bagi cikgu yang 4 orang ni lah, dia memang untuk fokus topik dia sahaja. Macam tu. Okay. Contohnya macam ni lah situasinya, peserta, murid-murid cikgu masuk join bengkel, penceramahnya orang lain. Penceramah akan fokus pada penceramah lah. Dia tak akan fokus pada benda lain. Macam tu. Okay? Boleh jelas ya Cikgu Farazila? Okay. So, saya harap jelas. Ada lagi soalan? Boleh tanya? Sementara. Kalau nak tanya. Macam tu. Okay? Baik. So, tak ada, saya teruskan lah. Okay. Baik. Sekarang ni kita akan masuk macam mana cikgu-cikgu nak pilih peserta yang terbaik untuk join bengkel kita ini. Mudah saja, pertamanya mestilah yang berminat dan yang aktif. Okay? Diberikan, orang kata apa, kalau boleh keutamaan kepada yang tahun 5 hinggalah yang ke tingkatan 4. Kenapa saya tak nak libatkan tingkatan 5? Sebab mereka nak fokus SPM dan kita kalau boleh jangan kacau. Unless dah tak ada orang lain. Baru nak cadangkan tingkatan 5, okeylah bolehlah, kita tak ada masalah. Tapi saya cakap terus terang ya cikgu, saya tak nak nanti bila kita hantar tingkatan 5, saya tak nak ia jadi satu alasan kepada pelajar tersebut tak boleh nak skor lah, tak boleh apalah, itu sebab sibuk dengan bengkel online kita ni. Saya tak nak macam tu. Saya tak nak. Sebab pernah berlaku ya macam tu dan orang parent akan salahkan kita. Kenapa pula ambil tingkatan 5 dan sebagainya. Padahal saya hanya sebagai penganjur. Guru yang memilih dia pun tak jalankan tugas dengan baik. Maknanya tak selalu bimbing dia, tak bantu dia dan sebagainya. Dan kalau boleh juga mestilah mereka yang memang betul-betul aktif dan berminat. Saya tak nak cikgu paksa. Sebab berlaku bila cikgu paksa ataupun yang tak ada minat, setengah bengkel, lepas tu tarik diri.
Oh, sikit lagi nak habis tarik diri. Sebab apa? Sibuk lah. Ini yang berlaku dengan kita 5. Sibuk nak exam lah, sibuk kelas tambahan lah, sibuk itulah, sibuk ini, tarik diri. Dan itu agak menyusahkan pihak urus setia. Sebab kita terpaksa adjust balik dan sebagainya. Banyak benda kena buat sebenarnya sebagai penganjur ni. Okay. Kedua, pastikan dia ada capaian internet yang baik di rumah. Kalau memang cikgu tahu dia duduk di kawasan kampung dan memang dia ada masalah internet, tak perlulah. Unless dia sendiri kata tak ada masalah cikgu, saya tahu dah nak buat macam mana. Okey, tak ada masalah. Tetapi dia bertanggungjawab lah dengan apa yang dia cakap. Sebab dia kata boleh. Okey. Mempunyai peranti yang bersesuaian. Kalau mungkin dia ada laptop, eloklah. Kalau tak ada laptop, dia mungkin ada tablet ke, ada telefon ke atau sebagainya, tak ada masalah. Boleh buat. Okey. Boleh berikan komitmen sepanjang bengkel. Kita nak sangat boleh beri komitmen. Jangan sekejap ada, sekejap tak ada, sekejap online, sekejap tak online. Okay, jadi menyusahkan cikgu-cikgu juga nanti. Okay, dan melepasi syarat asas, contohnya untuk bongsu, kalau boleh, seboleh-bolehnya mestilah telah dilantik sebagai PRS untuk tahun ini. Jangan belum lantik lagi dah bagi. Kan nanti susah pula. Ataupun dia baru je masuk Form 1 tapi dia tak tahu apa-apa langsung pasal PRS. Kita masukkan dia. Janganlah macam tu. Kita bagi peluang kepada yang lain dulu. Okey. Untuk yang muda, seboleh-bolehnya mesti sudah pun lulus tahap bongsu. Saya tahu kadang-kadang ada cikgu-cikgu yang mungkin yelah, kita nak fast track budak-budak kita ni, bongsu pun kita tak buat lagi, tapi nak buat muda, nak terus nak hantar muda. Okey. Saya tak ada masalah pun kalau cikgu-cikgu nak buat macam itu. Tapi macam saya kata, cikgu-cikgu kita bertanggungjawab dengan integriti kita. Cikgu-cikgu tahu benda itu salah. Kan? Kita tak nak PRS kita itu sendiri bermasalah. So fahamlah maksud saya tu. Okay, kalau dah memang tak ada yang bongsu, nak hantar juga, okeylah, tak apalah. Maksudnya di pihak saya tak adalah nak kata wajibkan lulus tahap bongsu. Kalau sampai tahap, okey, siapa nak join bongsu ni, siapa nak join muda ni, sila hantar bukti sijil pentaulihan. Tak adalah sampai macam tu. Tapi kalau ikut, sepatutnya kena buat macam tu. Tapi kita tak adalah nak sampai tahap macam tu sebab kita faham banyak perkara-perkara yang kita ambil kira juga. Okay? Untuk sulung, pastikanlah dah ada bongsu dengan muda. Okay? Sebab apa? Kalau dia dah ada bongsu dengan muda, dia dah tahu dah step by step apa nak buat. Dia akan tahu apa yang dia akan lalui. Itu maksudnya. Okay? Paling penting mestilah telah pun melepasi tapisan GBK sekolah masing-masing. Maknanya cikgu-cikgu sendiri yang pilih. Kalau boleh cikgu-cikgu sendiri yang pilih. Bukannya dia orang sukarela terus isi sendiri. Tak. Mesti dah lepas tapisan. Mana cikgu-cikgu, cikgu-cikgu mungkin boleh buat hebat. Siapa yang nak join, PM saya. Katalah ada 10 orang. Daripada 10 orang tu, cikgu rasa memang 5 orang ni je yang layak. Sebab lagi 5 ni ada masalah itu, masalah ini. So 5 orang ni sajalah yang cikgu akan bagi dia link. Jangan masukkan link pendaftaran dalam grup utama. Hantar secara personal. Biar dia orang isi secara personal. Okay? Itu maksud yang saya nak berikan supaya macam mana kriteria cikgu nak berikan peserta yang join tu. Okay? Okay, ini pula kriteria guru penyelia, cikgu-cikgu juga. Okay? Sebaik-baiknya guru penasihat PRS. Tapi kalau bukan pun tak ada masalah. Ini hanya orang kata bila di guru penasihat PRS, maknanya dia lebih pakar dan lebih faham apa itu PRS. Itu maksudnya lah. Okay? Cikgu-cikgu juga kena ada capaian internet yang baik, boleh beri komitmen kepada peserta dan bengkel. Okay, jangan cikgu peserta aktif, tapi guru penyelia ni senyap aja sampai sudah. So bila saya sebab kalau ada berlaku apa-apa, contohnya ketidakfahaman student, kalau diorang PM saya takkan jawab. Saya akan cakap sila rujuk guru penyelia. Dan guru penyelia lah yang kena tanya dalam grup, guru penyelia apa dia kalau ada sebarang masalah. So maknanya pihak urus setia hanya komunikasi antara urus setia dengan guru penyelia saja. Saya tak nak nanti pukul 2-3 pagi pun adalah juga nanti peserta yang duk PM tanya, cikgu nak buat macam mana ni? Kamu tak ada guru penyelia ke yang dia tanya? Macam tu. So kita tak nak. So cikgu-cikgu bertanggungjawab dengan peserta cikgu.
Okay? Mempunyai masa yang fleksibel, boleh beri dorongan untuk laksanakan tugas. Janganlah cikgu pun diam. Dia tanya mana cikgu penyelia? Entahlah cikgu, tak pernah pula suruh kami buat apa-apa. Pun susah juga. Pun susah. Okay? Sebab kalau boleh kita nak mereka yang join ni, pelajar yang join, peserta yang join mesti habis. Saya nak maklumkan awal-awal kepada cikgu-cikgu, tolong maklumkan juga kepada peserta. Dalam time frame bengkel ini, contohnya minggu pertama kita ada topik 1 dan kita beri masa 2 minggu contohnya untuk selesaikan topik 1. Mana-mana peserta yang tak selesai topik 1 dalam tempoh masa 2 minggu itu, contoh 2 minggu, selagi dia tak siap, selagi itulah dia tak boleh naik ke topik kedua. Faham? Jelas? Selagi peserta tersebut tak habis topik 1, okay, dalam tempoh seminggu ke 2 minggu macam tu, kita akan maklumkan nanti dalam taklimat. Selagi itulah dia tak boleh naik topik kedua. Maknanya di penghujung nanti, katakanlah kita ada 200 orang yang mendaftar, hanya 100 je yang semuanya habis on time, hanya 100 itulah kita akan tauliah. Apa akan jadi kepada mereka-mereka yang tak habis on time? Kita akan jadikan mereka layak untuk tauliah tapi peringkat sekolah sahaja, bukan peringkat daerah. Sebab apa? Sebab kita tak nak cikgu-cikgu semua dah pulun betul-betul di peringkat daerah ni, tapi anak murid ambil sambil lewa, guru penasihat, guru penyelia sambil lewa. Kita tak nak. 200 orang mula-mula join, tapi di akhirnya nanti 100 orang saja yang berjaya on time, 100 orang itulah yang kita akan bagi pentauliahan peringkat daerah. Yang selebihnya buat apa? Pergi kepada sekolah masing-masing, peringkat sekolah sahaja. So sebab itu saya nak cikgu-cikgu, guru penyelia, peserta, urus setia mesti ambil serius bengkel ini. Saya tak nak cikgu-cikgu ambil sambil lewa. Semua sekolah wajib join ke? Saya serahkan kepada cikgu. Saya tak ada kata wajib dan saya tak kata jangan. Maknanya kalau cikgu rasa mampu untuk join, join lah. Tak mampu, it's okay. Sebab saya tak nak sesekali cikgu kata kepada saya, cikgu saya tak boleh nak buat sebab saya terpaksa buat. Saya tak nak ada perkataan terpaksa tersebut. Sebab bila ada perkataan terpaksa tu seolah-olah macam saya tak pernah paksa orang nak buat, nak join ke. Janganlah sampai tahap macam seolah-olah tu beban sangat kepada dia. Macam tu. So, tolong. Sebab tu kita letakkan kriteria-kriteria ni supaya cikgu sendiri boleh nilai. Cikgu layak, tak layak. Peserta cikgu layak, tak layak sebenarnya. Okay? Ada soalan tak? Okay. Tak ada lagi. Okay? Okay, apa tugas guru penyelia? Ini penting. Kalau cikgu nak screenshot pun boleh, tak ada masalah. Okay, buat hebahan, buat saringan, okay, buat penilaian berterusan. Tugas guru penyelia ni nanti kita akan ada satu taklimat khas kepada guru penyelia je, apa yang cikgu-cikgu kena buat. So cikgu akan lebih jelas. Oh, cikgu tahu lah ini kena buat ni, kena buat ni, kena buat ni. So cikgu akan, jangan risau cikgu, selagi berada di bawah seliaan saya, cikgu-cikgu akan terbimbing. Maksudnya jaranglah jaranglah yang akan tak tahu nak buat apa. Akan tahu sekurang-kurangnya dengan bimbingan saya, cikgu tahu nak buat apa selepas ini. Maksudnya macam itulah. Okay. Memantau penglibatan, okay, pantau penglibatan, menyelia, sesi bantu rakan, membuat penilaian akhir, mengumpul dan menyimpan evidence pencapaian. Cikgu kena ingat dia tak kisahlah sama ada dia dapat peringkat daerah atau peringkat sekolah, semua evidence yang mereka buat, cikgu kena simpan. Kena simpan. Sebab itulah bukti mereka join. Sebab tu nanti bila orang tanya, buat online, apa buktinya sesi bantu rakan? Ni, ada, saya simpan. Apa buktinya mereka buat projek, markah macam mana buat? Ni, ada. Kriteria-kriteria. So nampak, kita bersedia dengan orang yang akan bertanya. Itu maksudnya. Okay. Kita bantu PRS buat persediaan sebelum temu duga. Okay, kita simpan rekod pencapaian sebagai rujukan dan juga dokumentasi kita. Macam itulah. Okay. Okay, sekarang saya nak tunjukkan kepada cikgu-cikgu. Ini garis masa dengan tarikh-tarikh dia lah. Macam saya kata tadi, kalaulah
ada perubahan di saat akhir pun kita sama ada kita cepatkan atau kita lewatkan bergantung kepada situasi semasa. Tetapi buat masa ini adalah garis masa dia. Okay? Kita dah mula mesyuarat pada 6 Mei, lepas tu 19 Mei mesyuarat dengan AJK. Hari ini sepatutnya pada 27 hari bulan lah, bukan 24 Mei taklimat tu. Okay, maknanya bermula hari ini sehingga 31 Mei adalah hebahan. Okay, sepatutnya kita punya AJK dah hantar, dah blast kita punya poster. Okay, 31 pendaftaran untuk peserta. Guru penyelia akan daftar selepas ini. Jangan risau, saya akan bagi bantuan. Okay, lepas tu ada taklimat. Dan lepas tu kita akan laksanakan program. Okay, untuk tahap bongsu muda kita jangka 11 September kita akan ada ujian akhir, ujian penilaian akhir. Lepas tu kita ada temu duga, kita apa tu itu adalah lembaga pentaulihan yang akan buat itu semua. Sekurang-kurangnya pada 6 Oktober akan ada keputusan siapa yang layak dapat peringkat daerah tersebut. Okey, dan akhir sekali mungkin 9 Oktober kita akan laksanakan majlis penutup. Maksudnya kat sini garis masa yang saya berikan ni adalah sebagai panduan kepada cikgu-cikgu untuk kata berapa tempoh masa yang kita boleh laksanakan tu nanti. Okey? Saya harap ini jelaslah dapat diambil perhatian dengan sejelas-jelasnya oleh cikgu-cikgu semua. Okey? Okey. Okey, yang ini saya nak cikgu ambil perhatian. Pertamanya saya dah ulang balik PRS sekolah rendah kita buka kepada tahun 5 ataupun tahun 6. Okey, 2 tahun inilah sebab selalunya dekat tahun 5 dengan tahun 6 ni diorang dah okey sikit, dah besar sikit dan so mereka boleh beri komitmen dalam kita punya kelas. Okay? Dan untuk sekolah rendah memang hanya tahap bongsu sahaja. Okay? Untuk sekolah menengah kita open kepada tingkatan 1 hingga tingkatan 4. Okay? Dan mereka antara tingkatan 1 hingga tingkatan 4 ni boleh nak masuk sama ada nak bongsu, nak muda ataupun nak sulung. Nak masuk tiga-tiga boleh, nak masuk bongsu saja pun boleh, nak masuk muda saja pun boleh, nak masuk sulung saja pun boleh. Tak ada masalah. Semua tu saya serahkan kepada cikgu sendiri. Ikut pada sekolah. Okay? Okay, PRS yang menyertai bengkel wajib diselia dan dipantau oleh GBK sekolah masing-masing. Ini saya dah tekankan banyak kali lah. Okay, so berapa orang yang join, maka cikgu akan bertanggungjawablah kepada mereka. Okay, GBK secara automatik menjadi guru penyelia kepada PRS yang mendaftar dan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap komitmen PRS sepanjang program berlangsung. Okay, kalau ada seorang je yang join, maka cikgu-cikgu akan automatik menjadi guru penyelia. Okay. Okay, penyertaan PRS disarankan mengikut kemampuan dan kapasiti GBK di sekolah. Okay, semakin ramai PRS yang sertai, semakin banyak pemantauan dan penilaian yang perlu dilakukan oleh GBK. Kalau sanggup 10 tak ada masalah. Contoh, sekolah tu seorang je GBK tapi dia nak hantar 10 bongsu, 10 muda, 10 sulung. Silakan, tak ada masalah. Tapi soalan saya, cikgu boleh handle ke semua 30 orang peserta tu? Kalau boleh, silakan, tak ada masalah. Mengikut kemampuan cikgu masing-masing. Okay? Dan wajib mesti guna email MOE. Cikgu pun wajib guna, peserta pun wajib guna. Apa jadi kalau cikgu-cikgu tak ada ataupun peserta tu tak ada? Sama ada dia tak dapat nak join ataupun dia cubalah dapatkan email sementara. Kan ada temporary email kan untuk yang MOE punya. Sila rujuk dengan guru penyelaras bestari masing-masing pasal isu ni. Sebab itu di luar kawalan saya lah. Tapi untuk bengkel ini memang saya wajibkan kalau boleh guna email MOE sahaja. Okey? Baik, ada soalan tak setakat ini untuk yang lain-lain? Saya rasa dah nak habis ni saya punya slide ni. Ada tak? Tak ada? Jelas kalau jelas ni bagus ni. Senang kerja saya. Okey? Baik. Okey, pendaftaran untuk guru penyelia dan peserta pautan akan diberikan dalam grup rasmi nanti, insya-Allah saya akan berikan. Okey, hanya untuk sementara waktu ini hanya pautan guru penyelia saja boleh diakses. Maksudnya bila cikgu dapat link tu nanti, cikgu hanya boleh masuk untuk guru penyelia saja. Maknanya cikgu klik guru penyelia, isi borang-borang semua tu,
settle. Tapi untuk peserta memang kita akan bagi pada 31 Mei. Sorry, ini yang lama punya. 31 Mei nanti. Baru kita akan buka dengan menggunakan link yang sama, mereka akan boleh daftar. Okay? Okay, sila buat pemilihan dan saringan PRS yang benar-benar layak sebelum menyerahkan pautan pendaftaran kepada mereka. Okay, maksudnya apa? Okay, ni pautan dia. Maksudnya nanti pautan ni kita akan masukkan dalam cikgu-cikgu punya grup. Okay, dalam kita punya grup. Jadi, cikgu-cikgu akan gunakan link ini, klik dan daftar macam biasa, pilih guru penyelia dulu. Guru penyelia je memang yang hanya boleh diakses. Jadi cikgu-cikgu akan klik yang guru penyelia dan isi macam biasa. Isilah macam biasa. 31 Mei nanti, okay, cikgu-cikgu hantar personally, kalau contohnya ada 5 orang yang cikgu dah pilih, hantar personally link ini kepada peserta tadi, suruh dia klik, lepas tu pilih peserta PRS dan diisi macam biasa. Okay, hantar personal sebab kalau cikgu hantar dalam grup PRS sekolah masing-masing, semua orang join nanti, susah. Ingat, once nama dia dah ada dalam sistem, maknanya dia adalah peserta. Kalau tiba-tiba ada 30 orang yang akan join, cikgu-cikgu akan bertanggungjawab untuk 30 orang tu terus. So sebab tu, tolong be careful. Buat betul-betul. Kita anggap benda ni benda yang serius lah, bukan main-main. Okay. Baik ya. Gunakan email KPM. Memang setiap kali nak masuk, mesti guna email KPM. Okay. Pilih pendaftaran guru penyelia, buat hebahan, dapatkan peserta, buat saringan terlebih dahulu. Okay. Lepas itu, bila dah dibuka saja pada 31 Mei, hantar link yang sama juga kepada peserta secara individu. Okay. Boleh ya. Saya rasa mungkin ada yang boleh bantu saya dengan type dan hantar dalam grup link inilah. Okay. Cikgu-cikgu dah boleh daftar bermula hari ini untuk guru penyelia saja. Hari ini dah boleh daftar. Okay. Tapi 31 hari bulan nanti barulah boleh untuk peserta. Okay. Okay. So itu saja taklimat daripada saya.